Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajri bihi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal fa inna syatamahu ahadakum aw qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lil khaluqu falam lis-shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah min riji al-miski walis-shaimi farahatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitari idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi au kama qala. Mafhum hadis. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam, semua amalan manusia, lahu illa siyam, untuk dirinya. Semua amalan manusia, anak cucu Adam tu, semuanya untuk diri dia balik. Illa siyam, kecuali siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajri bihi siyamu junnatun, maka itu adalah untukku dan aku akan memberinya ganjaran. Wa ana ajri bihi, dan aku akan memberinya ganjaran. Maksudnya sini Allah sendiri yang memberikan ganjaran. Kata ulama, kalau ibadat lain pahalanya itu telah disebutkan berapa ganjaran melalui sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya semayang jemaah 27 darjat, baca Quran diganda 10 di luar semayang,
dalam semayang diganda 100. Jadi amalan-amalan ni disebut dah berapa ganjaran. Tapi bagi puasa, Allah kata wa ana ajri bihi, aku sendiri yang akan memberinya ganjaran. Maksudnya sini, maknanya puasa tu sendiri terpulang kepada Allah nak beri berapa banyak pahala. Ini kerana kata ulama, dalam puasa tu ada sabar. Maka pahala yang paling tinggi ataupun ganjaran yang hebat iaitulah ganjaran sabar. Jadi bila dalam puasa tu ada sabar, maka lagi tinggi kesabaran seseorang itu, maka lagi tinggilah ganjaran pahala yang Allah nak beri, sehingga tidak tahu ataupun tidak terkira akan bilangannya. Sebab itulah kata Allah, wa ana ajri bihi, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya ganjaran pahala puasa itu sendiri bergantung kepada kesabaran orang yang berpuasa itu pada hari dia berpuasa itu. Sebab itulah bila kita berpuasa, lagi tinggi ujian, lagi tinggi diuji kesabaran kita, maka itu tanda Allah nak memberikan ganjaran pahala yang begitu hebat. Sebab tu tak belik kadang-kadang dalam puasa, dalam bulan Ramadan ni, perjuangan Islam alim ulama diuji. Orang duk kalut sibuk nak memastikan kita berjaya untuk menyekat wabak COVID-19 ni, tapi ada puak-puak yang tak ketahuan hala, yang matlamat mereka keduniaan, pangkat, jawatan, sibuk nak merampas kerajaan, nak menghasut rakyat supaya mengatakan bahawa kerajaan yang pada hari ini kerajaan yang tidak sah. Dia nak faham, dia nak sebut kerajaan yang tidak sah. Kerajaan ni dilantik oleh siapa? Kerajaan yang ada pada hari ini dilantik oleh sultan, oleh agung. Jadi bila dia kata kerajaan hari ini tak sah, bererti apa yang dilantik oleh sultan tu tak sah. Ini satu bentuk penghinaan terhadap raja. Itulah. Sehingga kan nak mendokong ideologi sekularisme, liberalisme, nak bersama dengan puak-puak kafir sampai sanggup membelakangkan agama, sampai sanggup menderhaka kepada titah tuankunya sendiri, iaitu rajanya sendiri. Ini akibat ketamakan mereka di dalam kerakusan mereka dalam keduniaan, pangkat dan jawatan. Takut-takut Allah bagi pangkat tu, Allah bagi jawatan Perdana Menteri, bagi sehari Allah ambil nyawa terus, baru tahu. Nak sangat jawatannya pasal yang kita nak ni, Allah redha atas kita, Allah terima kita sebagai hamba-Nya, walaupun kita hidup hanya sehari, tapi Allah redha. Itu lebih baik daripada hidup 1000 tahun tapi jauh daripada keredaan Allah. Jadi ini Allah kata, wa ana ajri bihi, aku sendiri akan memberikan ganjaran pahala kepadanya, bergantung kepada kesabarannya dalam bulan puasa itu sendiri. Sebab itulah bila kita diuji sabar, maka dengan sabar tu, antara tip nak bagi macam mana boleh sabar. Kadang-kadang orang kata bila kita luah perasaan kita, masalah kita, orang biasa kata gitulah, tak apalah, sabarlah, orang kata gitu. Kita pun kadang naik angin juga. Cakap senang, sabar. Nak lalunya bukan senang, yang lalu aku. Hang cakap dia sabar. Tu tak kena tu. Jadi antara tip nak macam mana kita boleh sabar, kita pandang besarnya ganjaran pahala Allah nak beri. Memang ujian tu berat menimpa kita, Allah pening kepala. Tapi bila kita memandang Allah, besar Allah nak bagi ni, lagi besar ujian ni, lagi besar Allah nak bagi ganjaran. Bila kita pandang yang itu, maka sekurang-kurang sulit dan beratnya ujian tu akan terasa ringan pada akhirnya. Itu cara dia. Kan? Macam contoh nak bangun tahajud lah, nak bangkit tengah malam, nak buat ibadat dan sebagainya. Bangun tu berat. Allah, letih nak bangun. Nak mata sekejap kuyu-kuyu. Jalan pun salah buka pintu. Ingatkan pintu bilik air punya pintu almari buka. Sampai tersilap. Bukan nyanyuk. Ngantuk sangat. Tapi sabar. Kemudian dia fikir,
ganjaran besar Allah nak bagi tahajud ni. Bila pandang ganjaran, yang ngantuk tu dia jadi kurang, dia jadi berat tu dia jadi ringan. Dia begitu. Pandang ganjaran Allah. Barulah sesuatu yang berat jadi ringan. Macam para sahabat kita cerita perang Badar hari tu. Nak lawan bukan senang, 1000 lebih, dia 300 lebih ya, nak lawan 1000 lebih kan. Tapi bila memandang, Nabi sebut qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, pergilah kalian ke syurga seluas langit dan bumi. Bila sahabat nampak syurga seluas langit bumi, tidak ada yang berat. Walau tak payah kata 1000, 1,000,000 musuh depan mata pun tak ada berat. Sebab apa? Memandang ganjaran daripada Allah. Tu kaedah dia. Dan lagi kata dalam hadis ni, wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng ataupun perisai. Perisai di sini dua kata ulama. Yang pertama, perisai di dunia. Dengan sebab kita berpuasa, selalunya lah kalau orang tu puasa betul-betul, puasa yang sungguh-sungguh, dia dapat menghindarkan diri dia daripada kemaksiatan, perkara-perkara lara, perkara yang bukan-bukan, perkara yang merosakkan dia. Jadi puasa itulah jadi perisai pada dia. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu teringin nak berkahwin sedangkan kamu belum mampu, maka puasalah. Kenapa Nabi suruh puasa? Kerana dengan puasa tadi jadi perisai dirinya daripada nak melakukan maksiat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, puasa juga menjadi perisai. Bila perisai? Perisai nanti di alam akhirat. Perisai melindung diri kita daripada dibakar di dalam api neraka Allah. Itu maksud dia. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika datang saat berpuasa di antara kamu ni, fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Kata Nabi, bila datang kepada kamu perintah puasa, kena puasa, maka janganlah seseorang kamu berkata keji, berteriak-teriak, nak menjerit-jerit macam orang tak ketahuan hala. Orang puasa ni, dia sifat dia, orang puasa lapar perut, jadi dia lemah. Jadi tunjukkan sifat lemah tu, janganlah unggah sana unggah sini, jerit sana jerit sini kan. Malam ni kita jerit ni sebab tak dengar hujan kan. Jadi mencaci maki, maki hamun. Malam Lailatul Qadar ke apa? Hujan lebat kan. Seandainya dicaci oleh seseorang atau diajak berkelahi, orang caci maki, lepas tu ada orang ajak dia bergaduh. Yang terbaru keluar video dekat WhatsApp. Gaduh dalam apa nama, Dewan Undangan Negeri Melaka. Seorang kata babi, seorang kata pengkhianat. Gaduh dua orang. Allahu Akbar. Macam-macam hal. Orang ajak bergaduh, hendaklah dijawabnya, ana shaim, aku ini berpuasa. Dua kali dia kata. Nabi kata sebut dua kali. Maksud sebut dua kali ni, kalau dia ajak bergaduh lagi kali ketiga, tinggalkan aja. Jangan layan. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad di tangannya, bersumpah, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari kasturi di sisi Allah di hari kiamat. Sebenarnya bau mulut orang yang puasa ni pada sisi zahirnya memanglah busuk juga. Tapi dari segi hakikatnya, Allah lebih suka bau orang yang berpuasa daripada bau orang yang tidak berpuasa. Itu maksud dia. Itu yang dimaksudkan bau orang puasa harumnya lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Maknanya kasturi tu wangi dah, lebih wangi lagi daripada minyak wangi itu sendiri. Tapi jangan lagi sembuh kat kawan. Sebab pengsan kawan kan. Dia bau apa? Sahur makan petai, siap. Kan? Dan orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kegembiraan yang menyenangkan hatinya. Orang puasa ni dua kegembiraan dia dapat. Bila mana? Yang pertama, dikala berbuka, ia akan gembira dengan berbuka. Waktu berbuka sonok. Atau waktu buka jangan sedih-sedih, sonoklah waktu buka kan. Lepas tu bila tengah buka jangan gaduh. Kadang-kadang gaduh berebut makanan depan rezeki. Satu lagi ulama pesan,
Kalau kita ada penyakit sekalipun, jangan kata yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni kolesterol, yang ni gout, yang ni ceng manis. Jangan sebut gitu. Sebab apa? Sebab tu kan rezeki. Bila kita kata gitu, seolah-olah kita memburukkan rezeki yang datang daripada Allah. Kalau tak nak makan, kata tak makan je. Tak apalah, saya tak makan tu. Dah. Jangan kata itu, kata ini, tak elok. Sebab tu rezeki datang daripada Allah. Takut Allah tarik rezeki tu, apa pun tak dapat dah. Kan? Dikala berbuka, ia akan gembira dengan berbuka itu. Dan di saat ia menemui Tuhannya. Dan kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa, iaitu dapat bertemu dengan Tuhannya. Ustaz Ismail kamu, dia dapat dua-dua dah. Pertama, dia dapat kegembiraan berbuka puasa dalam bulan Ramadan ni. Kedua, dia dapat bertemu dengan Allah dalam bulan Ramadan ni juga. Bulan yang mulia. Allah beruntungnya dia. Allah ambil nyawa dia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bulan Ramadan. Kan? Ia akan bergembira kerana puasanya itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasai. Selesai. Kemudian kita masuk kitab kita, muka surat Salatah wa Isrul 23. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tajuk dia, tajuk mana ni? Yang pertama, dia hurai apa makna nabi tu. Nabi ni asal kataan lah, asal kataan. Nabi tu sendiri datang daripada Allah lah yang suruh sebut nama nabi. Tapi kalau kaedah bahasa, nabi itu sendiri asal katanya nabak. Nabak tu maknanya berita. Kan ada suratul nabak kan? Mana suratul nabak? Berita besar, berita gempar. Jadi nabi ni berita, pembawa berita. Berita daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nabi ni, dari definisi yang ada dalam kitab ni disebut, ialah seorang manusia lelaki. Okay, nabi mesti seorang manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tu bukan nabi. Mesti manusia. Syarat pertama. Yang kedua, mesti lelaki. Sepakat ulama kata nabi lelaki. Tak ada perempuan yang menjadi nabi. Walaupun ada kaul, ada pendapat yang mengatakan mungkin ada perempuan jadi nabi, tapi kaul tu tak kuat. Kaul tu kaul yang lemah, kaul dhaif. Kaul yang kuat mengatakan semua nabi adalah lelaki. Kerana ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Lelaki itu lebih dialah yang orang cakap apa, berkuasa atau mengawal berbanding dengan sisi perempuan itu sendiri. Waktu nak jadi pemimpin apa dan sebagainya, mesti lelaki. Yang merdeka, syarat tiga, mesti merdeka. Tak ada nabi yang jadi hamba ataupun kuli batak ke apa ke, tak ada. Nabi mesti merdeka. Jadi kalau kita ikut Nabi, kita yang bawa perjuangan Nabi, kita kena memastikan bahawa diri kita dan perjuangan kita mesti merdeka. Maksud merdeka apa dia? Tidak dibelenggu dengan yang lain, melainkan kita duduk di bawah perintah Allah semata-mata. Bukan kita di bawah kekuasaan sesiapa-siapa. Kita duduk di bawah kekuasaan Islam, kekuasaan Allah. Ini takut pada pemimpin ni, takut pada atau Nabi Musa, walaupun rakyat Mesir waktu itu sujud nak duduk pada bawah Fir'aun, tapi Nabi Musa dengan Nabi Harun tidak sujud kepada Fir'aun, tidak meredai Fir'aun sebagai ketua pemimpin dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW, walaupun waktu Nabi lahir, pemimpin-pemimpin Quraisy yang berkuasa di Mekah, tapi Nabi tak akur dengan pemimpin Quraisy. Lepas tu kita kena bebas. Kita kena merdeka, berjuang, jangan bergantung pada apa-apa. Jangan duduk di bawah payung apa-apa, melainkan payung dan pergantungan itu adalah payung Islam, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah perjuangan itu jadi perjuangan yang ikhlas, perjuangan yang kita boleh buat apa saja yang kita nak buat berdasarkan ajaran Allah dan juga Rasul kita. Atau merdeka yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi Nabi ni Allah wahyu pada dia sesuatu syariat
Apa makna syariat? Syariat artinya hukum dan peraturan. Itu. Jadi Allah berikan kepada para nabi syariat, yakni hukum dan peraturan apa yang perlu dibuat hidup di atas muka bumi. Ini boleh buat, ini tak boleh buat. Perintah. Serta tidak disuruh menyampaikan kepada umatnya. Nabi tidak disuruh menyampaikan kepada umat. Itu Nabi. Kemudian selesai Nabi, Rasul. Rasul ialah seorang manusia, sama macam Nabi, manusia. Syarat kedua, lelaki. Syarat ketiga, merdeka. Syarat yang keempat, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah SWT sesuatu syariat, sama macam tadi juga. Tetapi yang membezakan Rasul dengan Nabi, Rasul serta disuruh ia menyampaikan kepada umatnya. Rasul disuruh sampai pada umat, Nabi tak disuruh sampai pada umat. Jadi kalau orang tanya apa beza Nabi dan Rasul, boleh jelas kita jawab. Rasul menyampaikan pada umat, Nabi tidak menyampaikan kepada umat. Tetapi nak menjadi Rasul, wajib jadi Nabi dulu. Lantikan dia Nabi dulu. Bila dah Nabi, baru dilantik menjadi Rasul. Tapi tak semua, mana yang Allah lantik sahaja. Selesai. Kemudian bilangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pula. Adapun bilangan Nabi-Nabi itu mengikut perkataan setengah ulama-ulama ialah 124,000 orang. Bilangan Rasul-Rasul itu 313 orang. Maka yang tersebut nama mereka di dalam Quran ialah 25 orang. Baik. Bilangan Nabi 124,000, bilangan Rasul 313. Ini berdasarkan hadis. Cuma hadis ini tak berapa kuat. Seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamil anbiya'u, berapakah bilangan anbiya, berapakah bilangan Nabi? Maka kata Nabi, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124,000 orang, kata Nabi. Kemudian kultu, aku tanya lagi, kata Abu Zar, kami rusuli minhum, berapakah bilangan Rasul dari kalangan Nabi-Nabi itu pula? Kata, tanya Abu Zar kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, salatu mi'atin salatata asyara, 313 orang. Ini riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebut 315. Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulul azmi daripada Rasul itu 5 orang. Daripada Rasul ulul azmi itu, daripada bilangan Rasul 25 orang ni, dilantik oleh Allah 5 orang daripadanya menjadi Rasul ulul azmi. Iaitulah yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahqaf, bukit-bukit pasir, surah yang ke-46 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah engkau bersabar ya Muhammad, sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu. Wala tastajil lahum, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab kepada umat-umat ataupun manusia-manusia yang menentang kamu.
Nah, jadi Rasul Ulul Azmi ni kenapa dipanggil Ulul Azmi? Dia ulu tu maknanya ahli dia. Al-Azmi itu ambil daripada kataan azam. Azam ni maknanya kecekalan. Dia akan buat sampai habis. Tak kira macam mana berat ujian pun, dia akan buat sampai habis. Itu panggil azam. Jadi 5 orang Rasul ni Allah uji dengan ujian yang berat, tapi 5 Rasul ni azam dia kuat. Dia buat sampai berjaya. Sebab tu dipanggil Rasul Ulul Azmi. Antaranya inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, ujian dia berat sampai ayah dia pun tak ikut. Nabi Ibrahim tak ada pengikut. Nabi Ibrahim tak ada pengikut, berjuang. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun kejar sampai ke laut, sebelah laut. Nabi Isa alaihissalam, sampai orang nak bunuh dia, Nabi angkat naik ke atas langit. Nabi Nuh alaihissalam, orang tak nak dengar cakap dia, anak dia sendiri pun tak ikut dia. Dia buat bahtera. Tu ujian dia begitu berat. Ulul Azmi dia kata sini Musa 24, artinya mereka yang mempunyai kesabaran yang banyak menempuh kepayahan. Baik, yang tu tak apa dah, kita faham dah. Persoalannya sekarang, orang buat persoalan, kenapa Nabi Ayub alaihissalam tidak masuk di dalam kalangan Rasul Ulul Azmi, sedangkan Nabi Ayub pun ujian dia berat. Nabi Ayub Allah uji dia dengan penyakit sampai orang tinggalkan dia, tak ada siapa nak kawan dengan dia. Orang tinggalkan dia, tak layan dia, penyakit macam-macam lah sebagainya. Allah uji dia. Ada setengah riwayat kata 18 tahun diuji. Allah ujian yang sangat berat, kesabaran yang sangat tinggi. Sebab tu kadang-kadang orang cerita bila bab sabar, orang kata sabarlah seperti Nabi Allah Ayub. Nabi Ayub ni digambarkan satu kesabaran yang besar. Tapi persoalan yang timbul, kenapa Nabi Ayub alaihissalam tak masuk dalam kalangan Rasul Ulul Azmi? Sedangkan Rasul Ulul Azmi 5 je yang Allah iktiraf. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Ayub Allah tak sebut. Jadi ulama kaji, Nabi Ayub ujiannya atas dirinya sendiri, maknanya kepribadiannya. Allah uji dia atas sebab sakit dia dan sebagainya. Sedangkan 5 orang Nabi Rasul Ulul Azmi ni Allah ujinya atas umatnya, perjuangannya, perjuangan dakwahnya untuk menegakkan Islam. Maka sebab tu ulama kata kesabaran menegakkan Islam lebih besar daripada kesabaran atas ujian yang Allah timpa atas peribadi kita. Contohnya Allah uji kita dengan susah, Allah uji kita dengan miskin. Tak begitu besar berat ujian berbanding ulama yang nak menegakkan hukum Allah di atas muka bumi. Jadi sebab tu kita kena duduk dalam perjuangan Islam, supaya kita duduk dari kalangan orang yang kuat sabarnya dalam nak menegakkan perjuangan Islam. Maka walaupun kita bukanlah Rasul Ulul Azmi, tapi sekurang-kurang kita mengikut langkah-langkah jalan-jalan Rasul Ulul Azmi. Sebab tu Rasul Ulul Azmi tinggi darjatnya. Bukan maksud kita membezakan dengan Nabi Ayub dah, tapi ini kajian ulama supaya nampak perjuangan dakwah lebih besar daripada perjuangan peribadi. Jadi moga-moga itu yang menjadi kefahaman kita pada malam ni. Itu pun dah pergi suara nak menjerit. Moga-moga kita mendapat InsyaAllah moga-moga kita istiqamah. Allah uji kita dengan malam ni dengan hujan yang begitu lebat, kan? Kita sambung nanti muka surat 24, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita pergi situ dan kita teruskan dengan sembahyang Isyak dan solat-solat tarawih, insyaAllah. Allahumma shayyiban nafi'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul
العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تكبير